Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sahibul Fadilah Tuan Imam Pemilihan Ahli Jawatan Pasar Masjid, pemimpin masyarakat, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khabar semua? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita rafa'kan kepadanya di atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita memiliki pemberian tersebut, hakikatnya ia adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini setiap pinjaman itu akan persoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memanfaatkan setiap detik, masa dan juga ketika yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini, agar ia menjadi wasilah ataupun bekalan pahala yang mana akan meredhakan Allah. Allah redha kepada kita, seterusnya menempatkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sering menuntut ilmu dan kita sentiasa memperbaharui segala penambahan ilmu kita bertepatan dengan khutbah yang disampaikan di bahagian ataupun daripada negeri Melaka berkenaan dengan kepentingan ilmu. Tertarik saya ingin kongsikan di antara pengisian itu, apabila diceritakan apabila ada seorang sahabat menyampaikan ilmu, dan ketika itu ada seorang lelaki Arab Badui bertanya, apa yang kau buat ni? Macam itulah, apa yang kau buat ni? Buka kitab, ya, duduk dengar apa orang sampaikan. Maka sahabat ketika itu menyatakan, sesungguhnya kami sedang mengagih-agihkan warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Inilah warisan yang Nabi tinggalkan untuk itu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, Nabi itu tidak meninggalkan dinar wa dirham. Nabi itu tidak meninggalkan harta. Dan Nabi SAW itu meninggalkan ilmu. Ilmu yang kita belajar hari ini adalah warisan yang diagih-agihkan. Maka setiap hari tuan-tuan mempelajari ilmu itu, maka ingatlah kita ini sedang menerima hasil daripada warisan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka dalam belajar ni kena ada dalam, kita katakan ada motivasi dia. Tiap-tiap hari kita belajar, kadang-kadang ada down ni kan, datang balik datang dia punya keadaan yang kita seberat, ingat ayat-ayat seperti ini, hadis seperti ini,
maka dia menjadi pemakin kepada kita untuk terus belajar hinggalah kita mati. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah pada malam ini kita baca kitab 26 Muwafaqat Umar. 26 Muwafaqat Umar, yang mana insya-Allah kita sambung pada muka surat yang ke 37 kan. Surat 39. 37 dah baca belum ni. Aplikasi pun tu tak baca lagi. Baca sikit lah. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung sikit Muwafaqat Umar dalam bab berkenaan dengan kebenaran masuk ke dalam rumah ni. Surat 37, implikasi hukum daripada ayat. Apakah kesan sampingan apabila turun daripada ayat Al-Quran ni dan hukum-hukum yang keluar daripada dia. Ayat ini jelas menunjukkan larangan memasuki rumah ke atas ulam dan qadamnya pada 3 waktu, iaitu sebelum subuh, pada waktu tengah hari dan selepas isyak, kecuali dengan izin daripada tuannya. Dalam tafsir At-Tabari dinaqal beberapa pandangan para ulama tentang larangan ini. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, andai kata kalau kita masuk ataupun hadir ke rumah orang pada waktu yang ditetapkan dan tuan rumah tak nak datang, kita tak inform dulu, kita main terojah kan. Kalau tuan rumah tu dia tak buka pintu, jangan sentak. Tuan-tuan, jangan terasa pula. Sebab waktu ini adalah waktu yang mana dalam syarak sendiri telah menetapkan bahawasanya waktu-waktu ini adalah waktu yang dilarang untuk kita menziarahi rumah orang ataupun masuk ke rumah orang, illa biizni, melainkan dengan izin daripada tuan rumah. Ini lepas isyak ni, kalau kita tiba-tiba terasa nak datang rumah orang kan, main masuk kan, main datang kan. Jadi dia tak layan. Jangan marah. Sebab memang perkara ini termaktub di dalam Al-Quran. Tetapi kalau tuan rumah tu sendiri yang mau offer, datanglah malam ni pukul 2 pagi. 2 pagi tu tak? 2 pagi. Atau balik pojok pukul 8, mandi apa semua, makan, relax, pukul 2 pagi datanglah. Jadi boleh datang pukul 2 tu sebab dengan izin daripada tuan rumah. Bagus orang Melayu kita ni tuan-tuan, sebab dia memang adab ziarah menziarahi ni tinggi. Betul? Suka ziarah. Ziarah menziarahi ni bagus. Beza dengan orang Arab, dia kurang sikit ziarah menziarahi ni. Ya? Ziarah menziarahi ni kurang. Kita kalau kita tengok, kalau ziarah menziarahi ni dia punya meriah bila tuan-tuan, bila dalam bulan Raya, bulan Syawal kan. 30 hari tu pergi ziarah saja tuan-tuan. 30 hari tu pergi ziarah saja. Kalau tengok orang Arab lah, kalau tuan-tuan pernah raya ke Arab, lepas semayang raya tu, dia tak tahu pergi ziarah, dia balik tidur tuan-tuan. Masa mula saya datang tu, kemain bangun lagi lah. Kita pakai baju Melayu, pakai samping lah. Ingatkan nak pergi ziarah mana-mana tu kan. Tengok orang Arab ni balik semayang, terus tidur tu. Terus dia duduk dekat rumah masing-masing, tak pergi ziarah. Tapi yang hebatnya orang Arab ni, bila mana dia menerima tetamu, dia akan melayan tetamu tu dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Tak macam kita memang suka ziarah ni. Biasa kalau ziarah ni ada soalan-soalan yang agak sensitif kan. Biasa orang Arab ni bila dia datang ataupun orang datang pada rumah, dia jarang ataupun dia takkan tanya apa sebab tujuan datang. Dia takkan tanya tu. Lepas 3 hari barulah dia akan tanya, sebab lepas 3 hari tu bertepatan dengan hadis Nabi SAW, maknanya selepas daripada itu bukan menjadi tanggungjawab tuan rumah untuk melayan sebagai tetamu, tapi ia dikira sebagai sedekah. Tapi kalau orang Melayu ni datang
Belum duduk lagi. Oh, sebab kau datang tuan. Kan besok. Apa sebab datang nak jumpa ni? Besoknya tu tuan. Ada yang lagi canggih tu, bila nak balik? Bila nak balik tuan? Belum masuk lagi, kan? Jadi dalam keadaan tu kalau kita lihat orang Arab ni jarah ini tak ajar orang kita lah. Ya, tak ajar orang kita. Ya. Kalau orang kita ni rajin jarah. Kalau raya tu, saya raya di Penang tu memang terkejut sikit lah. Patut kita lepas sembahyang raya tu, kita raya dengan ahli keluarga kita kan. Kita jumpa ahli keluarga kita, makan-makan dulu dalam bulan Ramadan lepas daripada raya tu. Sembahyang raya tu jumpa keluarga kita. Lepas sembahyang raya tuan, buka je pintu, ada budak pergi dalam. Assalamualaikum, nak raya. Bayangkan tuan, lepas sembahyang raya tu dah datang nak raya dah. Budaya kita tak macam tu lah kan. Tapi kat sana memang ramai 10 orang. Ada dah dalam boleh-boleh orang. Kita datang raya ni bukan nak makan kecil, ambil duit je. Nak ambil duit je tu. Lagi canggih. Ziarah tu bagus. Nak ngobat ya, ziarah tu bagus. Jadi kalau macam tu dalam keadaan tu terima tetamu tu akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam waktu-waktu ini maka dilarang sama sekali. Contoh kalau orang tu datang tengah hari. Tengah hari ini kan dalam Al-Quran ada sebut adalah waktu yang dilarang untuk hadir kalau bukan dengan izin. Tu bagi salam. Assalamualaikum tengah hari kan, 12 tengah hari. Tuan rumah pun takkan nak halau. Masuklah. Kebetulan tengah makan tengah hari tu memang langkah kanan lah. Apa langkah kanan kalau tengah hari makan? Jadi tak ada lah malam tak. Jadi kalau orang Arab ni tengah hari tu memang panik lah. Sebab biasa ni dalam keadaan mereka tu mungkin berpakaian yang ringan, tidak begitu tebal. Sebab apa? Panas. Baik, kita lihat tafsir Tabari ada menyebutkan bahawasanya pertama Ibnu Umar mengatakan bahawa larangan ini hanya terpakai kepada lelaki dan tidak kepada wanita. Ar-Razi mengatakan bahawa ia juga adalah pandanganmu Mujahid. Pendapat pertama, larangannya hanya untuk lelaki. Adapun yang kedua, Abu Abdul Rahman mengatakan bahawa larangan ini termasuk lelaki dan wanita serta dalam apa jua keadaan dan waktu. Keizinan itu perlu didapati daripada tuannya. Perkara ini ialah pandangan yang menepati maksud ayat menurut At-Tabari. Ini yang pertama dan kedua, yang lebih afdal adalah yang kedua. Soalan yang kedua ni nak menyebutkan dalam apa jua keadaan dan waktu. Dalam apa jua keadaan dan waktu. Maknanya bila tuan, maknanya datang apa jua waktu pun, maknanya kena minta izin daripada tuan rumah. Tak izin daripada tuan rumah. Jadi dalam keadaan ini maka berhati-hatilah kan. Ada orang datang pagi kan. Ada golongan tabligh datang petang tak apa. Mungkin datang pagi. Anak pagi ni tuan-tuan, ada orang ni dia tahajud betul. Dia start daripada pukul 4 tu dia tak tidur sampailah masa subuh, stay kejap, ambil waktu berkat tu sampai syuruk, waktu berkat. Lepas syuruk tu dia pun tidur. Kadang bila datang waktu pagi tu, kadang orang tu tidur. Mungkin kadang apa dia kata lepas subuh tidur kan. Dia kan tidur lepas subuh. Dia tidur tu lepas syuruk. Sebab pagi tu memang tahajud. Besok orang tahajud pagi ni dia penat lah. Penat kata hari tuan-tuan Allah. Maka anda kata kalau orang tu tak buka dan tak sebagainya, jangan kita suzon dengan orang tersebut. Sebab kita datang pun kita tak maklumkan kepada tuan rumah dan sebagainya. Contoh macam sekarang ni sibuk banci kan. Sibuk banci. Jadi taman saya tu jadi isu lah. Siap bagi tahu dalam grup kan, AMT, Ahli Mesyuarat Tingkap kan. Bagi tahu ada tak orang yang tak dikenali datang
bagi salam tunggu kan. Pasalah orang yang buat bancian tu kita tu kami sebenarnya nak buat bancian secara apa, bukan visual kan, secara berdepan dan sebagainya tuan-tuan. Jadi kadang dalam hal ni pun jadi isu tu. Jadi kena maklumlah juga kan. Maknanya dari tarikh sekian akan datang beberapa pembanci yang akan beritahu datang rumah nak banci ahli rumah dan sebagainya, maklumkan. Contoh tuan-tuan. Takut sebab itu tuan rumah berhak untuk tidak menerima keadaan sesiapa selama sama ada lelaki ataupun wanita melainkan izin daripada tuan rumah tersebut. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, hukum ini keluar hasil daripada ra'yi, pendapat daripada Umar Al-Khattab. Itu adalah pandangan daripada kitab tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kita tengok pada muwafaqat yang seterusnya, yang ketujuh, persetubuhan pada malam Ramadan. Firman Allah Azza wa Jalla, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'fa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Baik, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa untuk bersetubuh dengan isteri-isterimu. Isteri-isteri kamu itu ialah pakaian kamu dan kamu pula pakaian mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri. Lalu Tuhan menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Dan makan serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih cahaya siang daripada benang hitam kegelapan malam, yakni waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam maghrib. Dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 187. Sebab penurunan ayat, asbabun nuzul. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya satu hadis daripada Abdul Rahman bin Abu Layla daripada Muaz bin Jabal, katanya, wa kana Umaru qad asaba minan nisa'i min jariyatin aw min hurratin ba'da ma nam wa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika fa anzalallahu azza wa jalla uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum ila qawlihi thumma atimmus siyama ila al-lail. Sesungguhnya Umar pernah mendatangi wanita daripada kalangan jariyah ataupun yang merdeka selepas tidurnya. Kemudian dia mendatangi Nabi dan menceritakan apa yang telah berlaku. Maka Allah menurunkan ayat uhilla lakum tu, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa untuk bersetubuh dengan isteri-isterimu hingga sempurnalah air puasa itu sehingga waktu malam maghrib. Al-Imam Ahmad turut meriwayatkan beberapa sebab lain penurunan ayat ini dalam matan hadis yang sama. Asas kepada kejadian-kejadian berlaku dijelaskan pada awal matan, iaitu para sahabat beranggapan bahawa makan dan minum dan menyetubuhi isteri pada malam hari di Ramadan hanya boleh dilakukan sebelum mereka tidur.
Selepas bangun daripada tidur, mereka dilarang daripada melakukan ketiga-tiga perkara itu. Selepas itu terjadi beberapa kejadian, iaitu kisah seorang sahabat daripada Ansar yang dikatakan bahawa dia adalah Syirmah. Selepas seharian bekerja dan kemenatan, dia balik ke rumah dan solat isyak. Selepas solat, dia tertidur dan tidak makan dan minum sehingga pagi. Sedangkan dia telah berpuasa pada hari sebelum itu dan perlu berpuasa lagi pada hari selepasnya, namun tidak berkesempatan untuk makan dan minum pada malam hari kerana tidur kepenatan. Baik. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kes ni di sini adalah berkenaan dengan ar-rafas fi syahri Ramadan, bersetubuh di dalam bulan Ramadan. Baik. Bersetubuh ini jadi harus bila mana ia sudah berkahwin. Kahwin ni bersetubuh kan? Tetapi bila mana ada hal-hal yang mendatang, maka dia akan jadi haram. Persetubuhan yang halal tadi, ya Allah telah halalkan tadi, persetubuhan tadi akan jadi haram disebabkan hal-hal yang mendatang. Pertama, contoh je, sekiranya kalau isteri itu dalam kedatangan haid, maka haram untuk dia bersetubuh. Ataupun dia bersetubuh kepada isterinya ketika haid itu, untuk mengelakkan darah itu tadi, dia bersetubuh melalui jalan belakang, maka hukumnya haram juga. Haram. Dan sama juga apabila maknanya dalam bulan Ramadan bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan juga hukumnya adalah haram. Dan sekiranya kalau ia berlaku, maka kena bayar dondo. Bayar dondo. Sebab itulah tidak digalakkan untuk yang bujang ni kahwin dalam bulan Ramadan. Jarang emergency break tu terjadi. Tuan-tuan, banyak emergency break tu dia tak makan dia, tuan-tuan. Sebab tu dia kena berkahwin dalam bulan Syawal. Bulan Syawal tu adalah, sebab tu orang Arab sebut bulan Syawal ni bulan pernikahan, kan? Ramai berkahwin dalam bulan Syawal. Jadi apakah kafarah dia kalau dia bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan? Ada kafarah denda. Dendanya dia kena bebaskan hamba yang pertama. Yang kedua, dia kena berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, 60 hari lah puasa non-stop. Kemudian yang ketiga, dia kena bagi makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin bagi makan. Kalau dia tak mampu yang pertama, ikut yang kedua, seterusnya yang ketiga. Dan ini diambil bukan dalam Al-Quran, tuan-tuan. Ada daripada hadis Nabi SAW. Apabila ada seorang sahabat bertemu dengan Nabi dalam bulan Ramadan dengan apa? Ya Rasulullah, habislah aku, celakalah aku. Tak apa masalah ni. Kata, aku telah bersetubuh dengan isteriku pada bulan Ramadan. Bersetubuh tu harus. Tapi bila dalam bulan Ramadan dia jadi haram, sebab ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata apa? Kalau tak boleh, maknanya kalau dah terlanjur bersetubuh tu tadi, suami isteri tadi, maka bebaskanlah seorang hamba. Maka orang yang bersetubuh dia kata, ya Rasulullah, aku mana ada hamba. Mana ada hamba? Kalau tak ada hamba, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Bila dengar tu 2 bulan berturut-turut, orang yang bersetubuh pada bulan Ramadan tu dia kata, ya Rasulullah, kalau sebulan pun dah terlajak, ini kalau 2 bulan, oh lagilah ya Rasulullah, kan? Jadi 2 bulan nak puasa tak boleh juga tu, tak? Maka Rasulullah pun kata pada dia, kalau tak boleh juga, buatlah yang ketiga, iaitu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Maka orang ni pun kata, ya Rasulullah, aku ni pun orang miskin. Macam mana nak bagi makan kepada 60 orang miskin? Ya tuan-tuan. Dongah hadis ni boleh tuan-tuan, jangan praktikkan. Takut nanti orang yang praktikkan pula. Sebab dia ada sambungan dia. Apa sambungan dia? Ketika Nabi SAW melihat orang ni dah tak boleh kat ketiga-tiga ni, maka ada orang sedekahkan.
ataupun hadiahkan kepada Nabi SAW seguni kurma. Dan Nabi kata apa? Ambil seguni kurma ini, kemudian sedekahkan seguni kurma ni tadi kepada semua orang miskin. Maka bila mana lelaki ni kata, ya Rasulullah, setahu aku kalau aku yang duduk di Madinah ni ataupun di dua bukit di Madinah ni, tak ada orang yang lagi miskin melainkan aku yang paling miskin. Bayangkan tuan-tuan, dia seolah-olah tak nak bagi apa? Dia tak nak berusaha nak bagi sedekah tadi, dengan harapan dia boleh dapatlah kurma tu. Rasulullah pun kata apa? Kalau macam tu, kalau tak boleh nak sedekah, tak apalah, ambillah seguni kurma ni tadi, kau makanlah dengan orang-orang yang susah. Nanti kalau ada orang dongak ni, takut dia guna modal ni pula tu kan. Dia kata kalau hamba pun tak boleh, puasa 2 bulan betul-betul pun tak boleh, nak bagi makan 60 orang pun tak boleh, tak apalah, kita redha. Ni bahaya tuan-tuan. Jangan ambil mudah dalam hal ni tadi. Baik. Maka pada awal difardukan puasa itu, maka pada awal dia berbuka tu waktu dia sangat terhad. Berbuka tu terhad sangat tuan-tuan. Pada awal puasa, yang mana awal puasa ni difardukan pada tahun kedua Hijrah, maka ketika itu boleh berbuka ni kejap je. Bila waktu dia? Di antara waktu Maghrib dan juga Isyak. Maghrib dan Isyak itulah waktu untuk berbuka, ataupun boleh makan, ataupun nak buat benda yang lain. Maka ketika itu ramailah sahabat-sahabat, termasuklah Umar bin Al-Khattab. Ni kita nak cerita muwafaqat Umar ni. Bertepatannya pandangan Umar apabila dia bagi tahu kepada Nabi SAW tentang perkara yang dibuat itu telah bercanggah dengan kefarduan puasa masa tu. Umar ni balik rumah, dia berbuka, dan lepas daripada berbuka tu tadi, lepas daripada waktu yang dibenarkan berbuka ketika itu, dia telah bersama dengan salah seorang. Ini disebut dalam apa? Min jariyatin au min hurratin. Itu sama ada daripada hamba dia ataupun daripada orang yang telah merdeka. Apa yang merdeka? Selepas daripada tidur dia tadi tuan-tuan Allah, maknanya pada waktu Maghrib dan Isyak itu dibolehkan untuk makan. Andai katalah kalau dia tertidur selepas daripada waktu Maghrib itu, selepas daripada itu dia tak boleh lagi makan. Tak boleh lah nak moreh tu, nak apa tuan-tuan kan. Kita lepas daripada sembahyang tarawih ada moreh, ada makan dan sebagainya tuan. Jadi tak boleh. Maka dalam hal ini Umar telah bertanyakan kepada Nabi SAW perihal tersebut. Umar dah bersama dengan, maknanya telah bersetubuh bersama dengan Jariyah ataupun daripada Hurrah, orang yang merdeka tadi, selepas daripada dia tidur. Dan ketika itu pahaman sahabat apabila tidur tidak boleh makan dan minum lagi selepas ataupun bersetubuh, 3 benda ni tadi selepas daripada itu. Maka apa yang berlaku? Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat Al-Quran ayat 187 ini sebenar dengan pendapat dan pertanyaan Umar Al-Khattab apabila dia telah membuat perkara tersebut. Itu uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Ar-rafas tu maknanya apa? Ar-rafas itu maknanya bersama, berjima di antara suami dan isteri. Ar-rafas. Pada tuan-tuan puasan, lafaz ar-rafas ni juga diguna pakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dalam melaksanakan ibadah haji, kan? Ibadah haji Allah sebut apa? Wala rafasa wala jidal wala fusuq, kan? Tidak boleh dalam melaksanakan ibadah haji itu, tidak boleh dilaksanakan ataupun bersama-sama di antara suami dan juga isteri. Baik. Allah juga sebut dalam ayat ni, kalau tuan-tuan perasan tadi dalam surah Al-Baqarah ni, yang buat ni bukan Umar Al-Khattab seorang. Lepas tu dia kata apa? Allah kata, alimallahu annakum kuntum taqtaluna anfusakum.
Allah mengetahui bahawasanya kamu telah mengkhianati diri sendiri, lalu mereka pun bertaubat. Maknanya ada orang yang dah terlajak buat benda ni. Maknanya mungkin lepas pada isyak tu mungkin ada yang makan curi-curi. Yelah, tak boleh makan dah dia lepas isyak tu. Ataupun mungkin orang selepas bangun daripada tidur tu, dia tu makan juga. Sebab besok nak puasa, nak bagi tenaga ni, dalam keadaan tersebut dia pun buat perkara yang menyalahi apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, dan juga kefahaman sahabat ketika itu dia buat benda yang sama. Sebab itu Allah kata apa? Alimallahu annakum kuntum tahtanu. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang telah kamu khianati. Ada kalangan sahabat yang buat baik. Lepas tu banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Antaranya ada sahabat yang kepenatan, balik rumah tertidur dan tidak makan, dan ketika itu perkara ini juga dilaporkan kepada Nabi SAW. Baik, As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul menyebutkan beberapa riwayat lain tentang sebab penurunan ayat ini. Riwayat yang lain, tadi itu satu riwayat, ni riwayat yang lain adalah sahabat-sahabat yang lain mungkin buat benda yang sama. Baik, pertama, kisah Qais bin Shirman yang meminta makanan daripada isterinya ketika tiba waktu berbuka, tetapi makanan belum sempat disediakan. Qais tertidur kerana keletihan. Apabila makanan telah disediakan, dia dikejutkan namun memarahi isterinya kerana malam telah larut. Esokannya dia pingsan. Berita ini dikhabarkan kepada Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini riwayat yang lain, bukan Umar lah. Kita nak highlightkan muwafaqat Umar, tapi ada riwayat yang lain cerita ada sahabat yang lain bersama juga. Nak makan, biasalah makanan tak siap, biasa kan. Nunggu makanan nak siap tu tidur. Saudara-saudara dah larut malam. Dah larut malam ketika itu sahabat faham tak boleh makan dah. Marahlah sahabat ni jadi pada isteri dia. Apa jadah yang makan? Dah tak boleh makan dah. Contohlah tuan. Jadi ketika itu perkara ni dan ni dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yes. Kita yang boleh buka time sampai ke malam pagi ni pun kadang marah dia tuan kalau makanan tak siap kan. Apa nak buka pun masak kan gitu. Kan? Kita boleh tunggu sikit lagi tu. Ini sahabat ni nak makan, penat dan sebagainya. Maka ketika itu dia telah ni mengkhabarkan kepada Nabi kepenatan yang terpaksa diterima sebab kena puasa besoknya itu dalam keadaan tidak menjamah sedikit makanan pun. Baik. Yang kedua, kisah Umar. Bagaimana beliau balik lewat ke rumah ni dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyetubuhi isterinya selepas isterinya telah tidur. Ka'ab juga dikatakan telah melakukan perkara yang sama. Perbuatan ini diceritakan kepada Rasulullah untuk meminta penjelasan. Mana dia buat ayat ni ataupun ayat ni ataupun dia buat perkara ni sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dia bersetubuh ni masa tu dah turun ayat. Belum lagi tuan-tuan. Belum turun lagi ayat 187 ni. Allah tak jelaskan dengan jelas ayat yang kata uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, tu tak ada. Jadi sahabat ni buat apa? Sahabat ni buat dalam keadaan bahasa kasar dia buat curi-curi lah tuan-tuan. Buat curi-curi. Mungkin lepas dia buat kesalahan tu, sahabat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Allah kata apa? Fataba alaikum wa asa ankum. Dan mereka itu bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Baik, yang ketiga, kisah seorang sahabat yang keluar dari masjid ketika i'tikaf semata-mata untuk menyetubuhi isterinya. Dan yang keempat, kisah orang yang menggunakan tali hitam dan tali putih untuk diikat pada kakinya. Mereka menggunakan tali untuk menentukan sama ada mereka boleh makan ataupun makan dan minum ataupun tidak. Maka ayat ini diturunkan untuk menerangkan bahawa tali hitam bermaksud malam, manakala tali putih adalah siang. Ini tafsir daripada
surah Al-Baqarah ni ayat 187, yang mana ada sahabat yang memahami konteks ayat secara zahiriyah, secara zahir. Buktinya itulah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ni sahabat ni bila puasa tu nak tunggu bila boleh boleh start berpuasa kan, ataupun bila dia boleh berhenti untuk makan. Dia pun ikat dekat ibu jari kaki tu. Tengok tali putih tu, maknanya tali tu memang tak bertukar-tukar warna kan, warna putih tu. Memahami dari sini zahir ayat kan. Lepas tu kalau dia dah tutup lampu, tali tu dah hitam, elok pula putih ni kan, tak tukar-tukar. Jadi memahami dari sini zahir ayat. Biasa lah zaman, sebab zaman tu adalah zaman penurunan wahyu. Apa-apa mereka buat, dan siapa yang akan betulkan? Baginda Nabi SAW. Contoh sama kan macam sembahyang muafiq dengan masbuk. Ada seorang sahabat dulu, bila dia faham masbuk ni macam mana, dia buat kadang-kadang. Ada orang itu pun buat sekarang juga tuan-tuan. Contohlah kalau dia dah tinggal 2 rakaat, dia akan angkat takbir, dia akan settle dengan 2 rakaat dulu, dia sambung pula yang selepas tu dengan imam. Ada buat gitu kan? Dia pun laju lah semayang tu, F1 kan, dia nak koja punya tu kan, tak sampai nak salah F1. Dia semayang, dia laju, dia settlekan dulu yang 2 tu. Contoh kalau semayang isyak, dia settlekan dulu yang 2 yang dia tinggal tu, kemudian dia sambung, baru steady, ikut dengan imam. Sahabat pun ada buat yang macam tu. Ada sahabat buat. Tapi zaman tu adalah zaman nuzulul wahyi. Zaman itu adalah zaman penurunan wahyu. Bila sahabat pun macam tu, ditanya dengan Nabi, antara ini dengan yang lagi seorang, mana yang lebih betul? Yang seorang tu buat, diikut sama dengan imam dan disempurnakan apa yang telah ditinggalkan tadi. Maka Nabi SAW menyebutkan yang benar adalah yang satu lagi, yang mana dia mengikut imam dan menyempurnakan apa yang dia telah tertinggal tadi. Sama juga macam tayamum. Dulu saya pernah cerita dengan tuan-tuan, sahabat ni bila nak faham tayamum, yang dia faham kena anggota tu tadi dengan pasir ataupun dengan debu tanah. Jadi masa tu dari segi kaisiatnya tak diceritakan. Maka dia sahabat ketika itu dia faham, ni sejuk ni, kalau terlampau sejuk boleh digunakan untuk bertayamum. Betul lah, terlampau sejuk boleh. Maka dia pun tak tahu macam mana nak tayamum, dia pun berlumbang ke pasir tuan-tuan, berguling dah. Berguling. Dia pun berguling lah dekat pasir tu, sebab nak menggantikan wuduk tadi sebab terlampau sejuk. Dan dia, yang menariknya sahabat ni bila buat, dia beritahu dengan Nabi, ya Rasulullah, macam mana ni? Betul tak aku tayamum tadi? Nabi pun menyebutkan tayamum yang sebenar adalah bahagian-bahagian tersebut. Baik. Jadi sahabat ni tadi, tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, memang ada kalanya mereka macam kita lah. Tak semua kita punya kefahaman ni sama. Ni kalau saya tanya seorang-seorang ni, belum tentu sama jawapan tu tak? Okay. Kalau seorang-seorang kita tanya, apa yang faham dengan ayat ni? Mungkin ada orang faham sekian, ada orang faham sekian, tuan. Mana yang ada kefahaman tu berbeza. Maka di sahabat ni dia faham ayat Al-Quran itu dari segi zahir ayat tersebut. Baik. Al-Bukhari, At-Tirmizi, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa selepas ayat ini diturunkan, maka para sahabat merasa sangat gembira. Barat kita boleh kata huri lah kan. Huri kan. Sebab malam tu boleh bersama dengan, atau boleh berjimat dengan isteri kan. Kita dapat sesuatu yang diperbolehkan dilaksanakan pada selepas daripada berbuka ya. Jadi jangan kita faham maknanya berbuka tu, berbuka pula dengan macam ni kan, berbuka dengan jima. Ni bahaya lah tuan-tuan kan. Orang berbuka dengan cara macam tu tak, bagi je ambil lah keberkatan, minum air, makan kurma. Selepas daripada itu diperbolehkan ya. Sebab dalam bulan Ramadan ni dia punya nafsu dia lebih kan, nafsunya lebih tinggi.
Sebab pagi tu dia menahan nafsu, malam tu, malam ni bulan-bulan lain isteri tu sama je kan. Tapi bila bulan Ramadan ni lain pula Ramadan. Contoh lah kan, dia punya shining tu ni macam orang dah kahwin dah pula kan. Kalau dia tengok bulan lain tu biasa je kan. Sebab biasa kan, dia boleh wek siang tak boleh wek kan. Jadi malam tuan-tuan diperbolehkan. Maka keseluruhan sahabat ketika itu berasa dalam keadaan gembira dengan rukhsah, kebolehan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pengajaran ayat Ibnu Katsir menjelaskan bahawa melalui ayat ini Allah mengharuskan persetubuhan antara suami dengan isteri pada bulan Ramadan bermula dari selepas berbuka sehingga ke waktu subuh. Jadi kita alhamdulillah rata-rata kat Malaysia ni dia punya purata puasa tu tak lama kan, 13 jam ke 14 jam lah, tak lama kan. Ada negeri-negeri yang lain, ada bukan negeri lah, negara tu ada ambil masa sampai puasa 18 jam, 19 jam dan 20 jam pun ada. Kalau di bahagian kutub utara dan juga kutub selatan. Azan ya? Teruskan okey, baik. Ini tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya macam ni Sweden kan. Sweden puasa dia lama, 18 jam. Kalau buka tu start pukul 8, pukul 2 tu dah mula untuk berpuasa. Wajib tuan-tuan. Sehingga kan ada fatwa ulama menyebutkan mereka seperti ini boleh mengambil waktu berbuka itu mengikut waktu yang digunakan pakai di Saudi. Sebagian ulama pula ada menyebutkan tak boleh. Sebab Allah sendiri kata apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu dia punya dalil. Jadi ada sebahagian yang boleh memakai pendapat tersebut ataupun tidak. Baik. Jadi ketika bermula selepas daripada waktu maghrib itu sehinggalah subuh terbit fajar, maka boleh dibuatkan tadi makan, minum dan juga bersama di antara suami dan dua isteri. Baik. Ia sekaligus mengubah ketetapan pada awalnya bahawa makan, minum dan persetubuhan hanya boleh dilakukan di antara maghrib dan isyak sahaja. Okay. Sangat singkat. Itulah nak makan, itulah nak minum, itulah nak bersama dengan isteri. Payah tuan kan. Jadi ketika inilah rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bertepatan dengan apa yang diusulkan oleh Umar bin Al-Khattab. Baik. Maka apabila isyak masuk, maka diharamkan makan, minum dan bersetubuh. Ia adalah satu ketetapan yang membebankan. Oleh itu dengan turunnya ayat ini, ia menjadi satu kelonggaran bagi umat Muhammad sehingga mereka boleh makan, minum dan bersetubuh pada malam hari sehingga terbit fajar. At-Tabari pula menjelaskan beberapa hikmah hukum yang terkandung dalam ayat ini. Antaranya persetubuhan antara suami isteri adalah halal dan menjadi satu bebanan untuk melarang persetubuhan daripada berlaku antara mereka. Jadi kalaulah ada halangan-halang yang membawa kepada terhalangnya berlaku persetubuhan di antara suami dan isteri, dia akan menyebabkan banyak perkara-perkara yang tak baik. Contohnya saya terbaca dalam satu influencer lah dalam Facebook, pertama boleh search lah, dia ni sangat terkenal namanya, dalam membanteras berkenaan dengan perkara-perkara lucah yang sekarang ni dah jadi benda yang biasa dalam masyarakat. Bahkan kadang-kadang hari ni ada founder produk, dia gunakan istilah-istilah lucah ni tadi untuk melariskan jualan mereka. Kadang-kadang ada billboard di tepi highway tu dia guna yang dia jual sign-sign tu lucah tadi kan. Contohlah yang saya boleh kongsi, ada gambar tu. Dia kata iklan sabun ni, nak jual sabun ni, tapi dia tulis iklan apa?
Sabun ini bukan untuk orang bujang. Apa maksud tu tak? Ada orang faham benda tu. Dia nak jual sabun, tapi dalam masa yang sama dia ada masukkan dengan unsur lucah kan. Contohnya macam baru-baru juga ni viral juga lah. Di dalam apa sepatu apa tu kan, cerita sepatu tu kan ada Syuaib dia buat satu perbuatan seolah-olah menggambarkan satu perbuatan yang tak baik. Benda ni tadi tu tak dipaparkan pula secara live, bahkan benda tu di-sharekan, diulang-ulang dan sebagainya, dah jadi modal. Maknanya hari ni bab-bab lucah ni tadi ianya dah jadi perkara biasa, normal baru. Macam orang yang tanyalah kalau tak sembahyang Jumaat, apa tak sembahyang Jumaat ni? Covid kan? Dah jadi jatuh tak? Dah jadi bahaya. Jadi antara Akhi Fairuz Al-Jangkawi ni, tahu dicarilah nama dia, Akhi Fairuz Al-Jangkawi ni di-share kan. Ni kalau contohnya macam suami isteri tu dia PJJ, dia jauh, dia jarang bersama lah, duduk jauh. Maka si suami ni dia ambil pendekatan pula untuk melunaskan nafsu tu, bukan dengan cara zina, tapi maknanya dia melayari laman-laman web yang tidak baik, berunsurkan lucah dan sebagainya. Isteri ni pun cerdik, dia screenshot benda tu tadi, dia tanya pula dalam kelab TRT. TRT tu kan kelab rumah tangga ni kan. Facebook ni ramai dia punya ahli-ahli tu kan, pun share lah. Dan yang apa tu kan, yang malang tu, bila orang yang komen ni tadi kata apa, biasalah tu kalau suami tengok benda-benda kan, biasa tu kan, yang jawapan tu biasalah tu kalau suami tengok benda-benda lucah, dakar pun PJJ kan. Tu ramai pula yang sokong. Ni benda biasa, ni kerja dia apa ni, dosa dia dengan Tuhan, dia bertaubat jadi dah baik, mayang tu kan. Apabila maknanya hubungan antara suami dan isteri itu terhalang, maka suami dan isteri ini akan cari option lain untuk menghalalkan nafsu itu tadi kan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah walaupun pada awalnya membataskan, maknanya jimat di antara suami dan isteri itu hanya waktu yang tertentu pada bulan Ramadan, bahkan dipanjangkan untuk mengelakkan perkara-perkara seperti ini berlaku. Baik. Yang kedua, persetubuhan ini diharuskan dengan tujuan untuk mengembangkan keturunan. Syarat dia, maknanya memang cara untuk menambahkan zuriat ini adalah dengan cara bersama di antara suami dan isteri, dengan niat tu tadi tuan-tuan dan Allah. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Orang yang bersama dengan isteri dan juga suami juga, kalau dia niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, perkara itu juga dikira sebagai sedekah. Ya kan? Sedekah. Duit tak ada. Maknanya dia bersama dengan isteri dan juga suaminya, maka itu dikirakan sebagai sedekah. Kan? Ramai orang dulu ramai anak, 10 orang, 15 orang, ada tu 18 orang kan. Ada kawan saya di Facebook 18, 10 hingga 1 hingga 10 perempuan, 11 hingga 8 ke 6, 11 hingga 16 tu semua lelaki kan. Maknanya dengan tujuan bersama tu tadi adalah untuk mengembangkan keturunan, maka itu juga akan mendapat pahala walaupun ia dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Baik, walaupun kita faham bulan Ramadan ni adalah bulan ibadah, betul? Bulan ibadah. Tapi meletakkan juga ruang untuk bersama suami dan isteri ini dengan niat yang betul pun dikira sebagai benda yang berpahala. Baik. Yang ketiga, makan, minum dan persetubuhan pada siang hari kekal haram. Begitu juga haramnya persetubuhan bagi orang beriktikaf di masjid. Itu ialah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan umat Islam perlu berhati-hati terhadap perkara haram dan maksiat tersebut. Jangan tuiskan benda ni tadi. Maknanya Allah halalkan adalah pada waktu malam, bukan menghalalkannya pada waktu siang hari pada bulan Ramadan. Dan hukum larangan haram ni, tahrim muabbad, selama-lamanya. Tak ada rusak kan, tak ada rusak. Walaupun macam mana zaman berubah,
walaupun dengan perubahan dan sebagainya, maka ia tetap haram. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi kisah yang memaparkan pendapat daripada Umar Al-Khattab telah memberi kemudahan justru kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, iaitu untuk bersama suami dan isteri, khususnya pada malam Ramadan, maknanya mendapat pahala juga. Dan bermula daripada usaha dan juga pendapat yang dikeluarkan oleh Umar Al-Khattab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kefahaman dengan apa yang kita kongsikan pada malam ini. Sini cukuplah pada malam ini. Tuan-tuan macam Allah, baik daripada Allah, buruk dan lemah itu daripada kelemahan saya sendiri. Aku quli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih kepada tuan-tuan hadir pada malam ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.